Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, untuk kali ini kita bertemu lagi dalam sesi PDPR Bahasa Melayu Tahun 4. Masih lagi dalam jemaah 6, iaitu Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 17, Teknologi dalam Kehidupan. Okey, kita akan teruskan. Okey. Baik, untuk kali ini kita berada dalam sesi kemahiran membaca. Tapi untuk kali ini tak adalah membaca sangat Benda tu agak agak thrill, mencabar sikit sebenarnya. Untuk kali ini memang kita dalam sesi kemahiran membaca tetapi ada kemahiran lain yang kita akan terokai, yang kita akan jumpa lah. Kita akan jumpa untuk kali ini, untuk sesi ini. Okey? Jom. Baik, untuk PDPR sesi ini, nampak objektifnya ialah membaca karya sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Karya sastra ya, kat sini nampak tak karya sastra? Okey, karya sastra. Okey, kriteria kejayaannya membaca atau mendeklamasi sajak dengan gaya penyampaian yang sesuai. Okey, dah nampak dah kat situ Karya sastra yang dimaksudkan ialah sajak. Hari ini kita akan berjumpa dengan sajak. Okey, kemudian kriteria kejayaan yang kedua menyatakan maksud sajak. Okey, sajak ada maksud ya guys. Okey, sajak ni apabila duduk je dalam karya sastra, biasanya dia ada maksud yang tersirat. Di sebalik kata-kata, perkataan-perkataan tu ada maksud lain rupanya. Macam itulah sastra. Sastra ni dia memang dilahirkan, dicipta seperti itu. Dia bukanlah sesuatu yang straightforward sangat. Dia ada maksudnya. Nampak? Menyatakan maksud saja. Maksud saja. Okey, kita akan tengok. Okey, inilah bendanya. Okey, inilah bendanya. Sajak yang dikatakan karya sastra tu sastra sepatutnya sastra ni benda-benda yang lama. Tidak ya. Sebenarnya bahasa ini bersifat dinamik. Dia berkembang mengikut peredaran zaman. Okey. Ada bahasa-bahasa yang tak dinamik tapi rasanya kita tak perlulah sampai ke situ. Okey. Yang ini ialah cerita tentang karya sastra. Baik, sajak ni ialah sejenis prosa moden karya moden yang mana ada zaman dulu mungkin tak ada moden tu masuk mungkin 1900 ke 1800 ke atas Tak apa, yang itu tak perlu untuk kita kupas sebab cikgu pun dah lama dah tinggalkan benda tu, jadi tidaklah mahir sangat, tak tahu sangat apa benda ni tu kan. Bagi ajaran sesat dah susah. Baik, yang cikgu nak cakap ni sajak. Inilah bentuk sajak. Nak kata pantun bukan pantun, nak kata syair bukanlah syair. Nak kata Tapi inilah bentuk sajak ni sebenarnya. Apa benda sajak tu kita akan tengok sekejap lagi. Nampak ada rangkap. Okey, dah ada rangkap. Okey, ada rangkap. Ada 1 2 3 4 5 6 7 baris. 1 2 3 4 5 6 7 baris, 7 7 7 baris sama. Okey, ada 7 baris. Okey, baik. Ada penerangan tentang sajak yang kita akan kupas lepas ini. Okey, jom. Okey, baik. Inilah dia bendanya. Inilah dia sajak, sajak. Sajak ni ialah puisi Melayu moden. Yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris perkataan sebaris. Mana perkataan dalam baris tu lah. Tak kisahlah berapa, dia tidak terikat. Dia bebas lah. Kalau nak letak berapa pun kan. Dia tak semestinya sama, tak semestinya tak sama, tak semestinya ganjil, tak semestinya genap. Okey. Bebas dari segi rangkap dan juga rima. Rima ni yang mana suku kata yang bunyi dia sama. Tu rima lah. Rima sama ada di tengah ataupun di hujung baris dalam ayat tu lah. Okey. Baik, lepas ini kita akan tengok satu video yang daripada channel Berita RTM.
Tajuk dia SPM 2019 Deklamasi Sajak Kumpulan Puisi Cermin Adab 5 Januari 2019. Okey, kejap lagi kita akan tengok video tu. Kemudian mungkin awak akan dapat gambaran sajak ni macam mana sebenarnya sajak. Okey, jom. Cermin Adab Norazimah Zakaria. Pada suatu ketika hikayat ini dibaca dalam kotak fikiran yang tidak bersuara, mengenang kisah di dalamnya penuh emosi yang tidak nyata. Dikata orang bercampur tahyul semata. Mencari sejarahnya di mana tidak pernah pula berjumpa. Ada kisah putri lahir dari buih. Ada kisah raja punya daulat yang tidak disangka. Hidup imajinasi menjadi nyata. Adakah ia imajinasi semata, mereka kini sering bertanya. Menjadi seperti orientalis juga menolak hikayat, dikata tiada sejarah dicari. Semuanya hampa. Cermin hikayat kepada bangsa. Emosi Melayu jangan dilupa. Hikayat hidup memartabatkan bangsa dan raja. Zaman sintesis ia menjelma. Hindu dan Islam membentuk rupa, fungsi majisnya tetap ada. Bukan sekadar tahyul semata. Melihat dengan mata hati, bukan mata deria sahaja. Orientalis dahulu apa tahunya? Suka menidakkan bangsa kita, suka menjajah minda dan jiwa bagi anak muda yang mudah alpa. Melihat Melayu entah di mana, tidak tahu asal usulnya, kembali ke akar pengubah jiwa, berpegang pada cermin abadi dalam hikayat penuh cerita suka, duka dan air mata. Membaca hikayat dalam dunia cermin. Cermin Melayu, cermin adab. Cermin Melayu, cermin adat. Cermin Melayu, cermin hakikat. Hakikat Melayu. Melayu itu hebat. Okey, jom kita bersajak tadi. Tadi dah tengok video sajak kan? Okey, baik. Baik, untuk kali ni kita akan cikgu akan cubalah cuba bersajak padahal tak pandai cikgu tak pandai bersajak tanpa okey. Baik, satu tips untuk awak yang mula mungkin nak perform on air ke, nak bercakap ke apa ke, boleh buat bubbling. Benda alah ni akan membantu awak untuk
melembutkan bibir awak supaya mudah untuk bertutur dengan lebih baik. Sebenarnya tips ni seorang kawan cikgu cikgu jugalah dia pun cikgu juga, dia bagi tahu bubbling ke saja bubbling benda ni akan bantu kita untuk lembutkan bibir kita. Kalau contoh kita nak pergi menyanyi ke, kita nak bersyair ke, bersajak ke, supaya tidaklah kelu dia nanti di atas pentas, di depan kamera ke apa dan sebagainya. Okey, sekarang kita akan cuba untuk bersajak. Bukan kita lah, awak boleh try kat rumah awak boleh try kat rumah, cikgu akan try kat sini supaya awak mungkin boleh gelak-gelak ke tengok cikgu sajak kan. Alright. Oh, telefonku. Teknologimu pantas meluas. Tiada lagi setia melekat. Menjadi penunggu dinding. Kini dikau berkaki. Mampu ke mana-mana. Menabur bakti. Okey. Baik. Apa perkara-perkara penting yang telah anda baca saja. Okeylah. Baik. Bukanlah yang terbaik, tetapi sajak ni macam itulah. Dia bukanlah straightforward sangat macam baca buku cerita bukan macam baca buku cerita ke apa dia macam kita cuba berkarya, tapi macam itulah rupa dia. Okey. Ada lagi ada 3 rangkap okey, bertahan, let's go. Okey. Oh, telefonku, murninya jasamu saat aku kerinduan. Ibu bapa yang berjauhan, kau menghulurkan tanganmu, memperdengarkan pesanan, buat mewarnai kehidupan. Okey, nampak? Ada lagi. Oh, telefonku, beruntung sungguh nasibmu, dibawa mengharungi dunia, bersuah foto sini sana, berakam saat indah, buat tatapan mata, jadikan kenangan. Okey. Okey, alright. Sudah dah mendeklamasi sajak katanya. Baik, dia sebenarnya sajak ni kalau nak lagi best, dia tak bolehlah baca satu rangkap, kemudian stop lama, satu rangkap lagi, stop lama, satu rangkap lagi. Dia bolehlah berhenti kejap, nampak? Berhenti kejap boleh, tapi kalau lama sangat, macam tadi tu dia macam kurang best sikit lah. Okey. Baik, sekarang kita nak cerita apa yang berlaku dalam sajak ni. Kan dia ada katakan tentang ada maksud tersirat. Okay, ada perkara yang nak disampaikan. Cerita tentang telefon ni. Baik tengok. Penunggu dinding kalau awak nak tahulah, telefon dulu dia tidak bergerak. Kalau zaman awak ni mungkin dah susah kan? Susah nak jumpa telefon yang dekat rumah tu. Sebab semua orang dah ada handphone kan? Dan kalau nak tahu zaman dulu lagi dahsyat, telefon tu telefon awam. Beribu-ribu telinga, beribu-ribu mulut cakap dengar dekat situ tau. Satu ganggang telefon tu kongsi beribu orang, beratus orang. Baik. Itu ialah betapa itu yang dia kata teknologimu pantas meluas, berkembang Maksud rangkap pertama ialah teknologi telefon cepat berkembang maju. Dahulunya telefon hanya berada di rumah. Pada masa sekarang telefon bimbit boleh dibawa ke mana-mana untuk memudahkan pemiliknya. Dibawa ke mana-mana ni dibayangkan dengan mampu ke mana-mana, dikau berkaki. Ini menandakan telefon kini sudah mobile, sudah boleh bergerak mengikut tuan dia. Kalau dulu telefon rumah tak boleh bergerak sebab dia dicucukkan dengan kabel. Kabel telefon tu cabut, kabel tu tak boleh telefon.
Zaman sekarang ni dia dah tak pakai kabel, dia pakai signal daripada radio transmission ke apa benda internet ke apa benda macam itulah. Radio frekuensi ke kan. Benda-benda macam tu. Sekarang lah. Zaman dulu masih lagi menggunakan kabel. Sama macam dekat rumah awak. Kat rumah kita ada dua jenis connection. Satu cable connection, satu wireless connection. Wireless connection tu internet wireless lah, wifi lah. Yang cable connection tu daripada tiang telefon kat luar rumah tu, kat belakang rumah biasanya sekarang ni kalau pakai TM ke Maxis ke apa benda ke, dia kat belakang tu, kemudian dia akan masuk ke dalam rumah dan cucuk kepada modem dan sebagainya. Wireless pun ada, tak payah pakai wire. Tak payah pakai wire, Maxis apa benda adalah macam-macam Alright. Sekarang ni dalam rangkap kedua pun ada maksud yang nak disampaikan. Okey, apa benda ibu bapa berjauhan. Okey, alright. Ibu bapa berjauhan, okey. Memperdengarkan pesanan. Okey, baik. Kegunaan telefon dia nak bagi tahulah betapa telefon ni sangat-sangat membantu yang mana kalau macam cikgu, ibu dan bapa cikgu, ibu ayah cikgu, mak ayah cikgu berada di negeri lain. Jadi kalau nak berjumpa tak boleh PKP. Jadi macam mana kalau nak jumpa pun mungkin cikgu tengah kerja ke, diorang tengah kerja ke, sibuk dan sebagainya, yang akan membantu kita dapat dengar suara mak ayah, dapat tengok. Kalau zaman sekarang boleh video call lah kan. Okay, video call, telefon lah. Okey. Bolehlah telefon untuk membantu kita mendengar suara mak ayah kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Okey. Harap-harap awak boleh settlekan lah kan. Apa yang berlaku sebenarnya. Telefon ni sangatlah berguna. Penulis dapat berhubung dengan ibu bapanya yang tinggal berjauhan. Ni tadi ni. Okay. Selain berbual, telefon juga dapat menghantar pesanan. Ini dia nak cerita pasal WhatsApp, SMS dan sebagainya lah. Selain daripada call, dulu telefon rumah tu boleh call je. Lepas tu ada voicemail. Yang zaman moden sikit ada SMS. Zaman sekarang ni dah macam-macam lah. WhatsApp ke WeChat ke Twitter dan sebagainya. Macam-macam lah. Okay. Baik. Dalam rangkap ketiga, bersuah foto. Suah foto ni apa? Selfie lah. Selfie. Suah foto sini sana. Untuk apa? Jadikan kenangan. Okey. Apa benda maksud rangkap ketiga ni? Telefon dapat merakamkan gambar dan suah foto untuk dijadikan kenangan. Kalau contoh kita pergi mana-mana tempat ke, kita ambillah gambar. PD, I was here, cap, ambil gambar, masuk dalam Facebook dan sebagainya. Itu ialah kenangan. Besok-besok awak dah umur 100 tahun ke apa benda ke, awak tengok, oh dulu aku pernah pergi PD dan sebagainya. Okey. Okey, baik. Itu saja perkongsian untuk kali ini. Okey, jangan lupa untuk siapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC. Okey. Alright. Assalamualaikum. Bye.